Indah berbalang si awan petang, terarah di celah pohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik. Yang berbahagia Tuan Dr. bin Rabu, Pengarah RPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang saya hormati Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah RPG Pendidikan Teknik. Yang berusaha panel jemputan dan Saadah binti Semrah, Ketua Penolong Pengarah Unit Psikologi dan Kaunseling Institut Pendidikan Guru Malaysia, serta panel kedua Encik Muhammad bin Aziz, Ketua Unit Kaunseling Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik, yang dikasihi para pensyarah dan anggota kumpulan pelaksana IPG Kampus Pendidikan Teknik dan hadirin hadirat sekalian. Kalau pergi Tanjung Tiramai, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama membuka majlis dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Ilahi kerana dengan izin dan pakaiannya dapat sama-sama kita berkumpul untuk mendengarkan forum yang bertajuk Stay Strong Together, di mana yang akan dikupas oleh dua ahli panel kita. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Iliana Najwa binti Muhammad Sabi sebagai moderator pada pagi ini, serta merupakan kaunselor pelatih di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Untuk panel semua, panel pertama merupakan panel jemputan iaitu Puan Saadah binti Semrah, Ketua Penolong Pengarah Unit Psikologi dan Kaunseling IPG Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau telah berkhidmat selama 34 tahun dan mendapat pendidikan terakhir sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling di UTM Sudan Johor. Betul ya? Baik, panel kedua kita pula iaitu Encik Muhammad Abdul Amin bin Aziz, berasal dari Johor juga. Ya, Johor Darul Takzim. Sekampung. Sekampung. Mendapat pendidikan ahli dalam sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan untuk makluman hadirin semua, Encik Amin pernah berkhidmat di Sekolah Menengah di Pulau Pinang. Baik, seterusnya pernah berkhidmat di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewah dan kini berada di IPG Kampus Pendidikan Teknik sebagai Ketua Unit Kaunseling dan Psikologi di Unit Psikologi dan sebagai Ketua Unit Kaunseling di Unit Psikologi Kaunseling. Maafkan saya. Baik. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum ahli panel kita mengupas dengan lebih mendalam mengenai tajuk forum pada pagi ini yang menekankan emosi dan kepercayaan, saya akan berkongsi dengan emosi iaitu menurut Daniel Coleman. Okey, saya petik sedikit kata dia iaitu mengenai emosi di mana merujuk kepada perasaan dan pemikiran tertentu, keadaan fizikal dan psikologi dan kecenderungan tingkah laku. Emosi pada dasarnya adalah motivasi untuk bertindak. Sebagai contoh, emosi gembira terlihat secara fizikal seperti ketawa dan tersenyum, sementara perasaan sedih membuatkan orang menangis. Baik, manakala kepercayaan pula, menurut Lewis dan Rickert, menyatakan bahawa kepercayaan didasarkan pada proses kognitif membezakan antara setiap individu yang dapat dipercayai dan tidak dipercayai, sehingga itulah menjadi alasan yang baik untuk menentukan siapa yang boleh dipercayai. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jawablah kita bertanya kepada Puan Saadah ya, tentang soalan pertama kita iaitu apa itu emosi. Okey. Terima kasih kepada Cik Moderator yang manis. Saya sebenarnya teruja bila melihat penjelasan dan penerangan daripada Cik Moderator kita, Cik Iliana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, saya bersyukur kerana diberi ruang untuk bersama dengan tim IPG Kampus Teknik. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kita, Cik Romaino bin Rabu, juga timbalan pengarah kita, Dr. Nordin bin Abu Bakar, Dr. Nordin bin Abu Bakar, juga semua ahli warga IPG Kampus Pendidikan Teknik. Saya bersyukur sekali lagi kerana diberi ruang untuk bersama dengan satu forum yang pada saya tajuk dia pun sudah bagi saya satu emosi yang rasa teruja untuk bersama. Stay strong together. Lagi-lagi berkaitan dengan zaman pandemik ni. Okey, apa tu emosi? Saya nampak emosi Cik moderator kita, emosi yang berusaha Cik Amin sangat stabil pagi ni. Tengok dengan pakaian merah sedondon kalau saya tahu saya nak pakai merah juga hari ni. So saya rasa teruja. Jadi sebenarnya dari sudut psikologi, emosi merupakan bahasa dalaman. Bahasa dalaman ini datang daripada dalam. Kemudian dia akan melontarkan tindak balas secara fizikal. Jadi dia akan memaparkan apa yang kita fikirkan ketika itu, dan dia akan mengeluarkan satu tindak laku secara fizikal. Okey, emosi juga merupakan satu keadaan yang dialami oleh manusia yang boleh menyebabkan berlakunya beberapa perubahan. Jadi perubahan dari segi proses, mungkin proses fisiologi, mungkin perubahan pada diri, dan juga mungkin perubahan dari sudut mental ataupun psikologi mereka. Okey, saya memetik daripada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang kuat bukanlah orang yang sering menang dalam berkelahi, tetapi orang kuat ialah orang yang boleh menahan marahnya. Jadi kita melihat marah tu adalah antara satu contoh atau sampel bagaimana situasi emosi kita. Banyak lagi situasi emosi yang kita boleh paparkan seperti Cik Moderator sebut tadi, emosi gembira. Mungkin bila gembira kita akan tersenyum. Cik Amin dia tadi senyum aja. Okey, ataupun bila kita bersedih, rasanya kita dah tak perlu bersedih dengan pandemik dan sebagainya, sebab kita dah ada hashtag lindungi diri, lindungi semua. Malaysia prihatin. Okey. Okey, baik. Itu pandangan daripada Puan Sarah yang diberikan aku informasi daripada Puan Sarah. Dan kita dengar pula penjelasan pandangan daripada Encik Amin mengenai aku informasi. Okey, terima kasih kepada saudari moderator kita pada pagi ini. Okey, yang saya hormati, yang berusaha, Encik Romaino bin Rabu, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, yang dihormati Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar, timbalan pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik, dan hadirin hadirat sekalian. Okey, bila kita berbicara berkaitan dengan emosi, okey, kita sekarang tengah melontarkan emosi masing-masing. Saya percaya yang sedang menonton pun sedang melontarkan emosi anda, okey, dengan orang-orang yang berada di sekeliling. Apa itu emosi? Okey, untuk saudara moderator yang bertanya pada saya adalah, okey, bila kita ada emosi, barulah kita ada, orang cakap, feel, perasaan itu di mana. Okey, baru nampak rentaknya di mana. Seseorang itu nak present diri dia depan orang, okey, nak tunjukkan diri kita ni macam mana. Okey, kalau kita tengok muka dia tersenyum, mungkin hari itu dia dalam keadaan yang gembira. Okey, kalau kita tengok muka dia macam tak bermaya tu, maksudnya mungkin ada sesuatu yang membelenggu diri dia. Dan emosi juga boleh dikatakan, okey, ekspresi diri kita. Okey, bila orang memberi tindak balas kepada kita, contohnya orang di luar sana bertanya pada kita apa sahaja, kita akan bertindak dengan emosi itu. Okey, kalau orang itu memberi respon yang positif, kita akan memberi respon dengan cara yang positif. Itulah emosi, saudari moderator. Itu je daripada Okey. Itu penjelasan pandangan daripada kedua panel kita yang boleh saya rumuskan di mana Puan Nasrin menyatakan
dari sudut psikologi. Okey, perasaan emosi itu daripada dalaman di mana dia akan dikeluarkan melalui tingkah laku seseorang lah. Okey, dan melalui ekspresi muka, ekspresi wajah, macam yang Puan dah nyatakan tadi, dan saya pun telah memberi definisi emosi, iaitu kalau gembira terlihatlah tersenyum, kalau sedih mungkin menangis, kesedihan di situ. Manakala Encik Amin menyatakan emosi dia ada rentak ya Encik Amin. Okey, menunjukkan emosi seseorang orang kata normal lah, untuk setiap manusia ada emosi dia. Okey, di mana emosi ni memainkan peranan tertentu. Okey, kalau gembira tadi mungkin ada sesuatu yang berlaku, atau orang kata mungkin happy news lah untuk dia sampaikan dia gembira. Dan mungkin kalau Encik Amin juga nyatakan jika dia datangnya orang kata sedih, mungkin ada isu atau perkara yang membelenggu diri individu tersebut lah. Okey, baik itu emosi yang telah dinyatakan, kerana kita telah memberi pendapat. Dan kita teruskan kepada soalan kedua ya. Mungkin Puan Saadah boleh kongsikan mengenai kesan atau impak yang mungkin terjadi sekiranya emosi terganggu. Okey, terima kasih. Saya rasa soalan ni memang soalan yang sangat bagus. Apa kesan, apa impak jika emosi kita terganggu? Kalau emosi ketika ini, emosi saya terganggu, saya rasa saya tidak boleh bercakap apa-apa dah sekarang ni. Mungkin saya akan bertindak balas untuk mendiamkan diri. Itu pun emosi juga. Kan saya beremosi ni. Dalam situasi mungkin kita nak berforum hari ni. Jadi kalau emosi kita tidak stabil atau emosi kita tidak sebagaimana biasa, kita tidak akan rasa boleh mengeluarkan apa-apa saja idea. Okey. Jadi seseorang yang mengalami gangguan emosi, senang cerita, bila dia rasa emosi dia tidak stabil, dia akan rasa stres. Stres tu bagaimana? Bila mereka yang mengalami gangguan emosi berasa stres, biasanya mereka akan menunjukkan petanda atau simptom secara fizikal. Mungkin mereka akan menunjukkan rasa letih, atau mereka mereka akan menunjukkan rasa tidak bermaya, ataupun mereka menunjukkan rasa situasi kemurungan. Bila kita sebut berkaitan dengan kemurungan dan sebagainya, mereka akan menunjukkan tindak balas yang pelbagai. Contoh, banyak perkara atau situasi yang boleh wujud jika emosi seseorang tu tidak stabil. Situasi mereka akan menunjukkan situasi marah, Cik Amin. Marah mungkin mereka akan kalau mereka bergembira, mereka akan menunjukkan satu situasi yang sentiasa tersenyum. Sebab saya rasa Cik Amin kita sedang baru saja menerima berita gembira, jadi saya nampak dia senyum je daripada tadi. Tetapi saya melihat soalan daripada Cik Moderator, mungkin apa kesan kesan jika emosi kita banyak terganggu. Yang pertama sekali, seseorang itu boleh lupa, mudah lupa, tak fokus. Kadang-kadang ada ketika ni, contohlah yang saya pun pernah mengalami keadaan tu, mungkin saya berasa terganggu ataupun saya stres. Saya pernah bawa kereta dan saya nak pergi ke pejabat, tetapi saya tak nampak signboard di sebelah kiri atau kanan, saya terus saja. Jadi itu maknanya kita tak fokus. Begitu juga dengan kerja. Seseorang pekerja yang mungkin mengalami gangguan emosi ataupun stres, mereka mungkin lupa dengan tanggungjawab yang sebenar, sering terlupa atau tidak fokus, dan seterusnya. Ini yang banyak berlaku kepada kita, mungkin kita tidak perasan ya. Sekiranya emosi kita tidak dijaga dengan baik, kita boleh mengalami penyakit, kita boleh namakan dia penyakit insomnia ataupun susah nak tidur. Tapi kalau saya senang je nak tidur walaupun saya dalam keadaan stres. Tapi ini simptom yang sering dipaparkan oleh mereka yang mengalami gangguan emosi. Begitu juga yang paling sering kita lihat ialah mungkin sakit kepala. Cik Moderator selalu sakit kepala tak? Kerap jugalah. Kerap. Bermakna Cik Moderator kita ni pun ada juga mengalami simptom emosi tak stabil. Okey, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana juga. Okey, satu yang sangat penting
walaupun kita nampak hanya perkataan emosi tidak stabil ataupun kesan daripada emosi yang tidak terkawal, sebenarnya boleh menyebabkan kita kena ataupun diserang penyakit jantung. Kita jangan lupa penyakit jantung adalah penyakit yang tidak nampak dan juga tidak dapat dikesan. Biasanya dia boleh datang bila-bila masa. Jadi satu lagi saya ingin kongsi, selain daripada yang saya sebut tadi, yang biasa orang tidak nampak, ini adalah sebenarnya gangguan kesan daripada gangguan emosi yang tak stabil, iaitu sistem penghadaman terganggu, susah nak buang air. Jadi kalau anak-anak dekat rumah ataupun kawan-kawan kata saya tak boleh buang air, dah 3 hari tak boleh buang air dan sebagainya, ini petanda yang sangat jelas dan mudah untuk kita lihat bahawa emosi mereka memang dalam keadaan tidak stabil. So mereka begini perlu bantuan daripada sahabat-sahabat dan rakan-rakan yang lain. Okey, setakat itu dulu. Terima kasih. Macam kita dengar lah pandangan daripada persoalan kesan, insya apabila emosi itu terganggu. Alhamdulillah sesuatu individu perasaan negatif, emosi negatif, seperti kelebihan, stres. Stres tu kebiasaannya Puan Saadah, semua mesti ada stres. Cuma orang kata tahap yang berbeza dan cara individu menangani. Dan kesan-kesan dia seperti yang pernah kata tadi lah, dan kebanyakan kesan negatif dia dah akan memberi kesan kepada fizikal lah, seperti mudah lupa, sakit kepala, ganggu juga kepada penghadaman dan sakit jantung. Nak lagi kalau individu itu dah berusia, jadi mudah sangat untuk dapat penyakit itu. Okey, itu saya boleh rumuskan daripada pandangan Puan Saadah. Seterusnya mungkin Cik Amin. Okey, soalan seterusnya dapat berkongsi mengenai bagaimana emosi boleh membentuk perilaku seseorang. Okey, terima kasih kepada saudari moderator. Hadirin hadirat yang berada di luar sana. Okey, macam mana emosi membentuk diri kita? Kalau kita lihat pada diri kita, contoh okey, pada awal yang tadi saya cakap, okey, kalau kita hari ini dalam keadaan yang gembira, okey, dia secara tidak langsung dia akan mempresentkan diri kita depan orang. Okey, itu maksudnya membentuk perilaku kita di depan orang, kita dalam keadaan yang baik, okey dan sebagainya, yang positif je. Tapi kalau emosi kita dalam keadaan yang orang cakap datang pagi ataupun datang ke mana-mana tunjuk depan orang dalam keadaan yang tidak mesra, tidak sepatutnya, dia akan present depan orang, membentuk perilaku tu depan orang pun macam tak nak je. Betul tak? Puan Saadah. So oleh itu, dia membentuk tu bila kita tunjuk diri kita ni depan diri orang lain. Kalau kita tengok orang, contoh saya tengok Puan Saadah. Okey, contoh Puan Saadah adalah panel jemputan pada hari ini. Okey, dan moderator kita Iliana. Okey, macam mana saya nak tunjuk pada dia? Okey, bahawa saya dalam keadaan yang okey ke ataupun sebaliknya. So saya kena present lah emosi itu dengan cara yang positif. Okey, sebab emosi ni ada dua. Okey, bila lihat kepada dua aspek ini, dia akan membentuk perilaku tersebut. Kalau yang positif, tindak balas dia pun atau perilaku dia pun yang positif. Kalau negatif, tindak balas dia pun akan negatif. Dan orang kat luar sana akan perasan, okey, dia ni okey ke, dia ni tak okey ke. Walaupun dia berbisik cakap dalam hati, orang sekarang ialah biasalah tak nak cakap depan-depan kan. Okey, tapi kat belakang tiba-tiba kita tahu sendiri. Itulah yang membentuk emosi pada seseorang. Okey. Itu daripada Encik Amin sendiri. Bagaimana kita lihatlah bagaimana emosi dapat mempengaruhi diri kita, perilaku kita, tingkah laku kita secara zahirnya, dan individu lain juga boleh lihat diri kita bagaimana keadaan ketika itu. Okey. Seterusnya kita akan mendengar pandangan daripada Puan Saadah berkenaan cara meningkatkan emosi diri ke arah yang lebih baik. Okey, terima kasih. Sebagaimana yang Cik Amin sebut tadi, bila kita beremosi, kita akan memaparkan perilaku kita, ekspresi hasil daripada emosi yang sedang kita alami. Okey, mungkin saya boleh berkongsi beberapa tip bagaimana untuk meningkatkan emosi diri. Ini pun kita boleh kira sebagai satu kaedah untuk menangani stres ataupun bila emosi kita terganggu. Okey, yang pertama sekali, simple je.
kita sebenarnya perlu menjaga tidur kita. Cukup tidur. Secara umum, manusia yang sihat atau individu yang sihat perlukan waktu tidur kalau tak silap saya 8 jam sehari. Jadi mungkin 8 jam. Ada ketika ada juga yang menyatakan kita tak perlu tidur terlalu lama. Mungkin 3-4 jam cukup. Tetapi ini kita kena lihat juga daripada kategori umur lah. Mungkin ada ini tidur awal memang walaupun peringkat umur yang mana pun daripada muda, tengah ataupun tua, memang kita digalakkan untuk tidur awal. Tidak boleh tidur terlalu lewat sebab mungkin waktu siang kita sudah penat bekerja ataupun menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi tidur yang cukup adalah kunci utama untuk kesihatan diri. Ini saya ingin berkongsi kepada orang lain dan juga untuk diri saya sendiri. Sebab dengan cara kita menjaga kualiti tidur kita, kita boleh memberi fokus dan tumpuan sepenuhnya pada keesokan harinya. Dan tidur yang baik juga, yang cukup. Cukup mungkin agak berbeza dengan individu ya. Boleh menyebabkan tahap tekanan kita boleh dikawal. Sebab tekanan yang tidak terkawal akan boleh menyebabkan, macam saya kata sebelum ini, timbul penyakit-penyakit kronik. Kadang-kala ada juga kajian yang menyatakan tekanan darah tinggi dan juga penyakit kencing manis adalah disebabkan oleh kelewatan ataupun tak cukup tidur. Tapi senang bahasa mudahnya macam ni lah. Kalau kita lambat tidur, biasa kita akan lapar. Bila kita lapar, kita akan makan. Cari Milo panas ke, biskut ke. Mungkin seronok nak siapkan kerja kan. Terutama kepada adik-adik di luar sana yang sedang belajar ataupun mereka yang sedang membuat kajian dan sebagainya. Lagi-lagi sekarang zaman pandemik, semua orang nak buat kerja online. So terlupa bahawa kita sudah berada di hadapan laptop selama lebih daripada 10 jam mungkin waktu siang. Dan jadi untuk mengelak daripada keadaan ini juga, selain daripada tidur yang cukup, tip yang kedua, hargai masa bersama orang yang tersayang. Siapa yang tersayang tu, terpulanglah pada masing-masing. Ada orang suka bersama balik dengan family dia, ataupun suka dengan kawan-kawan dia, ataupun dengan family. Tapi sekarang PKP, mana boleh nak jumpa dengan dia orang. Ini tak jadi masalah. Menikmati masa bersama mereka yang tersayang bermaksud kita boleh mungkin buat on call. Kita mungkin boleh buat video call ataupun mungkin boleh Google Meet dengan family pun sekarang ni. Kalau kita lihat tahun lepas kan, hari raya kita makan di meja makan waktu raya pun kita pakai Google Meet. Jadi itu orang kata situasi live kita waktu ini dalam menghadapi norma baru. So ini sangat penting sebab bila kita tenang dengan gelak ketawa kita, dengan waktu yang kita luangkan masa dengan mereka, kita akan dapat melahirkan semangat dan motivasi serta emosi yang positif pada diri kita. Okey, ada dua lagi. Boleh Cik Moderator saya teruskan? Okey. Yang ketiga, ini Cik Amin ingat nanti pastikan luangkan masa bersama mereka yang tersayang. Tak kisahlah call, telefon, WhatsApp dan sebagainya. Okey, tip yang ketiga mungkin saya boleh berkongsi dengan semua. Tip yang ketiga ialah pada saya perkara ini mungkin ini memang untuk kesihatan, faktor kesihatan. Kita perlu menjaga atau mengawal fizikal dan mental kita. Yang pertama sekali, fizikal. Sebelum pergi pada mental, mungkin antara fizikal dahulu atau mental dahulu. Mungkin kita boleh menjaga kesihatan mental dengan cara kita membaca bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan pengurusan jiwa yang positif, ataupun juga kita mungkin boleh berkongsi tips-tips penjagaan badan. Sorry. Okey, minta maaf ya. Okey, bermaksud tip yang ketiga adalah tip penjagaan kesihatan. Mungkin boleh bersenam. Seminggu berapa kali bersenam? Paling tidak 3 kali. 3 kali seminggu. Alhamdulillah, patutlah badan tahu.
Okey. Sorry, last yang keempat. Saya bagi 4 saja. Saya rasa ini yang sangat penting. Bina jiwa yang kukuh. Okey, menjadi sehat secara rohani. Sebenarnya ini adalah titik tolak dan tunjang kepada kita punya tips. Menjadi salah satu kunci kebahagiaan, mungkin kita boleh gunakan dengan cara menjaga solat kita, sentiasa berdoa, muhasabah diri, dan mungkin betul kata PM kita kena buat pengasingan diri sekarang. Bermakna tak perlulah kita nak keluar, luangkan masa pergi tempat-tempat yang tidak sepatutnya dalam keadaan kita PKP. Kita mungkin banyak membaca, orang kata lebih kepada ilmu-ilmu keagamaan dan sebagainya. Sebab bila kita dapat membina jiwa dan kerohanian kita yang kukuh, insya-Allah itu sebenarnya tips ataupun tunjang kepada pengawalan atau peningkatan emosi yang sangat baik. Ya, Cik Moderator. Okey, kita kepada Puan Syahda yang telah memberikan 4 tips ya, cara untuk meningkatkan emosi yang lebih baik. Baik, mungkin kita boleh dengar pula cara atau tips sendirilah daripada Encik Amin ya, berkenaan dengan soalan kita tadi. Okey, terima kasih saudari moderator. Okey, tuan-tuan di luar sana okey, bila kita nak meningkatkan emosi kita, okey, kita kena check and balance diri kita. Okey, contoh tadi saya cakap 2 perkara, positif dan negatif. Okey, so apa benda yang positif itu kita kena jaga, kita kena kawal dan kita kena tingkatkan. Contohnya benda yang positif tu adalah kita bersosial dengan orang, okey, itu memberi kesan yang positif, yang baik, teruskan, okey, lakukan, okey. Tapi kalau kita bersosial dengan orang itu, okey, dengan seseorang itu dengan keadaan yang memberi kesan yang negatif, tinggalkan. Macam tu. So maksudnya di sini adalah okey, pertama adalah yang positif tu teruskan. Okey, emosi-emosi yang positif tu teruskan, tingkatkan, kawal, jaga, momentum naik. Macam tu. Tapi kalau yang negatif tu kena tinggal, buang dan orang cakap jangan layan. Jangan pedulilah benda tu. Okey, sebab bila cakap pasal emosi ni, okey, tuan-tuan dan puan mungkin hadirin di luar sana, dia tak nampak tau. Okey, emosi kita semua orang ni saya percaya dan yakin. Okey, saya percaya dan yakin yang menonton pada hari ini, okey, mungkin tertanya, macam mana emosi saya? Emosi benda yang subjektif. Okey, so bila kita nak meningkatkan emosi kita ni adalah kita kena define lah. Okey, hari ni aku dalam keadaan apa? Okey, define. Okey, hari ni I okey. Contohnya I teruskan rasa selesa tu. Okey, tapi hari ni I tak sedap badan lah. Kenapa? Check balik. Di situ mungkin ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan kita rasa tak selesa dan tak sihat dan sebagainya. So macam mana Puan Sa'ad tadi nyatakan, okey, dengan 4 tips tadi, okey, dengan yang saya nak petik, okey, 2 daripadanya, okey, sangat menarik, okey, saya nak kongsi lagi. Okey, bila kita nak tingkatkan kita punya emosi ni, saudara moderator Puan Sa'ad dan hadirin yang menonton, kita kena orang cakap jaga makan. Jaga makan, okey. Kadang-kadang kita beremosi pun dengan makanan. Okey, jaga makan maksudnya makan bila perlu, bukan melantak orang cakap dalam istilah yang orang cakap makan je situ. Okey, nanti sebab apa? Di situ orang cakap dia ni kenapa banyak makan, mesti sesuatu berlaku ataupun diri sendiri akan mengekspreskan diri dia dalam emosi tersebut. Okey, itu dah cara makan. Yang kedua adalah kita bersenam. Okey, dan kita bersenam, okey, tuan-tuan dan perempuan hadirin yang menonton pada hari ini, okey, emosi kita akan lebih stable dan lebih sejahtera. Okey, bila kita asyik duduk dalam rumah je kan, zaman-zaman pandemik hari ni, okey, dekat rumah pun boleh exercise. Okey, boleh exercise. Okey, boleh exercise. Okey, kita boleh orang cakap lakukan aktiviti orang cakap yang sihat. Okey, buat exercise ringan. Okey, walaupun kita kat luar pun boleh juga sekarang ni berjogging, okey, dan sebagainya. Okey, so saya rasa 2 ini perlu diberi penekanan jugalah untuk kita meningkatkan emosi kita ke arah yang lebih baik. Okey, dengan jaga makan, okey, anda akan lebih okey. Dan yang kedua, jaga kesihatan untuk anda lebih sejahtera. Okey, saya kembali. Terima kasih
saya dan Cik Amin, di mana Cik Amin telah memberikan cara dan tips yang tersendiri untuk menjaga emosi ke arah yang lebih baik, di mana ada kesamaan kedua-dua ini telah memberikan pandangan dan tips je lah untuk menjaga fizikal, jaga pemakanan, secara dalaman dan luaran, supaya emosi yang kata terzahirnya bila orang lain nampak tu kita nampak positif saja. Bukan nak kata kita ni tak ada yang negatif Encik Amin. Kita manusia biasa lumrah ada perasaan negatif tu, cuma cara mengawalnya dengan tips-tips yang telah diberikan tadi lah. Okey, baik. Itu soalan terakhir mengenai emosi. Mungkin kita boleh teruskan dengan kepercayaan. Okey, saya nak bagi sedikit lah untuk tajuk perbincangan kita mengenai emosi dan kepercayaan, di mana menurut Frida menyatakan bahawa perasaan tidak percaya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, kematangan emosi, pengalaman masa lalu dan penerimaan diri. Okey, untuk kata lebih jelas lagi daripada Goleman, menambahkan bahawa perasaan tidak percaya juga disebabkan oleh penanaman nilai-nilai kecerdasan emosi seperti dalam hal pengelolaan emosi. Jadi dari kedua-dua definisi tadi dapat saya simpulkan bahawa ada berkaitan antara emosi dan kepercayaan, di mana munculnya kepercayaan seseorang itu berdasarkan emosi individu ketika itu. Okey. Baik, Encik Amin, mula dengan Encik Amin lah untuk soalan kepercayaan ni. Okey. Pandangan daripada Encik Amin sendiri, apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan? Okey, terima kasih. Ini kita melihat kepercayaan, apa hubungannya ataupun kaitannya. Okey, tadi kita dah membicarakan, dah berkongsi pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan emosi. Kita recap balik kepercayaan. Benda yang sangat susah, sangat payah dan tidak mudah. 3 term itu. Bila kita cakap pasal kepercayaan ni, hadirat sekalian, benda yang kita nak letakkan pada seseorang ataupun pada diri kita dahulu. Kita percaya tak diri kita ni sebenarnya? Nak buat sesuatu ataupun melakukan sesuatu, nak berikan pada orang, orang akan nampak. Tuan, puan ataupun hadirin sekalian, pada pagi ini, diberi kepercayaan untuk buat apa sahaja, daripada diri tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan lihat emosi tu balik, maksudnya emosi yang contohnya pagi tiba-tiba negatif. Kepercayaan tu mungkin dia ni tak boleh. Tengok, nampak? Tidak boleh percaya di situ. Maksudnya dia ada kaitan di situ. Maksudnya dia ada kaitan dengan emosi. So kepercayaan ni orang cakap benda yang sangat susah, sangat payah, dan kalau dah hilang lagilah orang cakap istilahnya nak bina kembali tu agak berat. Itulah. Okey, itu pandangan daripada Encik Amin lah mengenai kepercayaan. Dan apa pula pandangan Puan Saadah, sudut pandangan sendirilah tentang kepercayaan? Bila sebut pasal kepercayaan, trusting lah kan? Awak percaya saya tak, Amin? Saya. Cik moderator percaya saya ke tidak? Okey, jadi kepercayaan tu sebenarnya suatu keadaan untuk ataupun akuan yang perkara tu ada, sesuatu tu wujud. Dan mungkin kita kata kepercayaan secara umumnya bermaksud akuan akan benarnya sesuatu perkara itu. Biasanya orang yang menaruh kepercayaan kepada sesuatu perkara akan disertai dengan perasaan pasti. Saya yakin. Saya selalu dikata, saya yakin. Saya percaya benda tu akan berlaku. Saya percaya benda tu memang betul, memang tepat. So bila ada perasaan begitu, perasaan tu emosi lah kan. Bila ada emosi yang sebegitu, bermakna kepercayaan tu wujud. Contoh, bila saya dijemput untuk hadir dalam forum ini, kalau saya tidak percaya ataupun saya tidak yakin perkara itu memang betul-betul berlaku di sini, mungkin saya tidak kenal dengan Cik Amin, saya tidak pernah datang ke IPG Campus Teknik. Jadi saya rasa macam ada sedikit rasa cuak ataupun ya ke ada program hari ini, patut ke saya hadir hari ini, mungkin sebegitulah. Tetapi dengan rasa yang saya yakin dan pasti sesuatu perkara yang disebut atau dipaparkan itu benar-benar ada,
So saya percaya, jadi hadirlah saya di sini. Itu pada saya maksud kepercayaan. Dan kepercayaan memang sangat penting untuk kaunselor seperti kita, Cik Amin. Jika tidak ada kepercayaan daripada klien, bermakna tidak akan berlaku sebarang proses kaunseling, bimbingan dan sebagainya. Seseorang perlu percaya dahulu kepada seorang kaunselor ataupun seorang guru. Anak murid perlu percaya kepada guru tersebut, barulah proses pembelajaran dapat dilaksanakan dengan betul dan berkesan. Okay. Okey, baik. Itu dari sudut pandangan kedua alternatif lah mengenai kepercayaan. Di mana Encik tadi menyatakan kepercayaan itu datangnya bila permulaan daripada diri sendiri. Daripada diri sendiri, bila percaya adakah diri sendiri kita ni percaya dekat diri sendiri kita boleh melakukan suatu benda tu ataupun tidak. Okey. Dan Puan Taklah juga memberikan kepercayaan di mana yakin, aku ada yakin terhadap suatu benda atau kejadian itu di mana Puan Taklah sendirilah yang memberikan contoh untuk datang ke sini yang memberi pendapat pandangan itu bersama-sama kita Puan pada hari ini, dan Alhamdulillah Puan Taklah hadir dengan yakin Puan. Yakin insya-Allah. Alhamdulillah. Itu soalan pertama untuk kepercayaan. Kita teruskan soalan kedua di mana Encik Amin. Ya saya. Apakah punca hilangnya nilai kepercayaan seseorang terhadap orang lain? Okey, saudari moderator dan hadirin sekalian pada hari ini. Okey, saya nak sebut dua perkara je. Tadi kan saya dah katakan pada awal-awalnya kepercayaan itu amat sukar. Okey, nak dibina daripada diri kita, kita nak beri pada orang lain. Okey, dan dia nampak di situ ada elemen emosi ada dalam itu kan. Okey, so bila punca di sini kita lihat punca yang pertama adalah okey, hilangnya kepercayaan. Okey, contoh saya sebagai seorang kaunselor okey, pada hari ini okey, diberi tanggungjawab dan diberi tugas oleh sesiapa saja yang berada di sini di sekeliling saya. Ialah kalau di rumah lah saya beri tanggungjawab, kalau di office tanggungjawab saya di office. So yang pertama adalah okey, hilangnya kalau kita tak tunjukkan bahawa kita ni sebenarnya tahu ke tak tahu. Itu yang pertama. Yang pertama tahu ke tak tahu. Okey, hilang. Bahawa aku tengah cakap dengan kau, okey, contohnya istilahnya, okey. So fahamlah untuk laksanakan dan pegang benda tu dan laksanakan dan jadikan, hasilkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, saya ambil kat sini, bila punca yang kedua ni adalah okey, hilangnya kepercayaan ni adalah bila orang dah bagi kepercayaan pada kita, okey, tak kira siapa-siapa okey, walaupun pada hari ini ialah kaunselor pelatih ada, moderator adalah kaunselor pelatih, Puan Saadah adalah kaunselor juga, saya adalah kaunselor. Okey, so kita kena pegang. Okey, pegang tu nampak macam mudah di mulut, tapi nak menjiwainya dia bukan mudah. Kerana apa? Kenapa saya cakap macam tu? Okey, saudari moderator. Okey, yang kedua ni lah saya cakap, okey, bila orang dah beri pada kita kepercayaan tu, dia dah lihat, okey, tengok je saudari Liana, okey. Okey, orang ni memang aku boleh cakap. Puan Saadah ni memang aku boleh trust lah, boleh trust. Sebab kat situ dia ada satu aura tau, ataupun momentum positif di situ bahawa orang ini yang saya nak cakap, orang ini saya nak beritahu, orang ini saya nak pastikan dia jaga apa yang saya cakap ataupun saya beritahu. Itu sebenarnya, okey. Bila nampak tak kaitannya di situ, okey, hadirin sekalian, okey, emosi itu ada sebenarnya. Okey, kita dah sebenarnya orang dah capture, okey, bahawa okey, sekarang saya nak bagi sesuatu pada Puan Saadah, saya nak nampak dah, Puan Saadah ni memang boleh memegang amanah saya, boleh orang cakap Liana okey, boleh laksanakan amanah itu. Taklah semesti perlu dipantau dan perlu orang cakap asyik nak kena jaga you, tidak. Okey, so maksudnya macam hari ni sebagai saudari Liana yang diberi ruang dan peluang untuk moderator, okey, saya beri kepercayaan pada diri dia, okey, untuk dia membina, okey, di luar sana, okey, dan ditunjukkan pada hari ini. So kepercayaan itu akan dapat dibina sikit-sikit. Okey, bila hilang tadi tu, minta maaf lah. Mungkin lepas ni I tak boleh jadikan you moderator lah, betul tak? Kalau you tak boleh laksanakan. Tapi orang cakap kita masih ada kelemahan. Kelemahan diri tu memang kita tetap akan belajar.
dan kita akan improve. Okey, kita bukan statik. Okey, bila kita tahu itu kelemahan kita, kita kena orang cakap belajar untuk memperbaiki, belajar untuk orang cakap melihat benda tu dengan lebih yang meluas. Jangan tutup pemikiran kita ni sebabkan aku tak bolehlah selamanya. Macam tu. Itulah punca 2 tadi. Okey, boleh saudari. Ya. Terima kasih Cik Amin telah memberikan pandangan 2 punca di mana bagaimana hilang nilai kepercayaan terhadap seseorang individu lah. Mana individu A boleh katakan melihat individu B. Macam mana individu A melihat individu boleh dipercayai ke tidak? Okey, orang kata dari segi luaran saja kita nampak. Mungkin daripada penampilan, ekspresi muka, dan Encik Amin sendiri juga cakap ada amal dia yang tersendiri yang mungkin kita boleh percaya dekat individu tersebut. Tapi untuk orang kata percaya 100% tu mungkin tidak lah. Okay, cuma orang kata mungkin yang ada permulaan tu sikit-sikit kita ceritakan, kongsikan untuk tahu adakah orang ni boleh dipercayai. Okay, baik. Soalan yang seterusnya, soalan ketiga, Puan Saadaya, boleh tak kongsikan pandangan mengenai bagaimana kepercayaan dapat dibina dalam diri individu dalam kehidupan seharian mereka? Okey, terima kasih. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan forum saya. Terima kasih kerana mempercayai saya. Terima kasih. Okey, bila dengar kata aura tu, wow. Moderator ni sebenarnya bagi aura yang sangat positif kepada kami berdua. Okey, menjadikan kami lebih berkeyakinan. Okey, sebab sebagai individu, Cik Amin, kita sentiasa didokong dengan pelbagai nilai. Untuk mendapatkan kepercayaan daripada orang lain, kita didokong oleh banyak nilai. Contohnya nilai kejujuran, keikhlasan, nilai-nilai yang kita tak boleh nak lihat dan kita tak boleh nak pastikan benda tu benar-benar wujud sekiranya kita tiada kepercayaan kepada individu tersebut. So kat sini bila moderator tadi sebut mungkin lebih kepada pengalaman saya. Pengalaman bagaimana kita nak bina nilai kepercayaan kepada orang lain. Walaupun tak tahulah mungkin pengalaman ni tak sama dengan orang lain. Tetapi bagaimana kita wujudkan supaya orang lain mudah percaya dengan kita ataupun boleh percaya dengan kita. Mungkin salah satu, saya tak tahulah ni tip yang betul ke ataupun teknik yang baik, tapi itu yang mungkin saya praktikanlah untuk menerima kepercayaan orang lain. Mungkin yang pertama sekali, kita amalkan poster badan yang betul. Maknanya termasuklah kepada riak wajah kita, emosi kita lah. Paparkan bila berjumpa atau bersua dengan orang lain, tunjukkan suasana penerimaan tu. Contohnya kalau dalam proses kaunseling, dalam sesi kaunseling pun kita boleh sebut ada satu keadaan tu kita kena wujudkan suasana yang kondusif, cara duduk. Mungkin bila orang datang nak bercakap dengan kita, tak adalah kita duduk bersandar belakang ataupun mungkin situasi badan kita tidak menerima, tidak welcome orang kata. Itu yang sangat penting. Menerima seadanya sesiapa sahaja yang berada di hadapan kita untuk mewujudkan nilai-nilai kepercayaan tu supaya orang mudah percaya. Okey. Yang keduanya, mungkin bila kita bercakap dengan seseorang, cara kita bercakap perlu lebih menunjukkan yakin dengan apa yang kita kata. Terutama kalau seseorang itu mungkin perlukan bantuan ataupun ingin berkongsi dengan kita, mungkin kita kena bercakap dengan pertuturan yang jelas, dengan rasa orang kata penerimaan tu memang dengan bahasa, dengan mimik muka, mimik wajah yang betul-betul menerima seseorang itu. Dan satu lagi, bila kita kata selain daripada poster, mimik muka dan sebagainya, penampilan diri. Okey, bila kata penampilan tak perlulah pakai Vogue sangat, Min. Tak perlu nak pakai mahal dan sebagainya. Sekurang-kurangnya bila kita berhadapan dengan individu lain, kita tunjukkan pemakaian penampilan kita yang sesuai. Tak adalah macam bila orang nak bercakap dengan kita keluar dengan pakaian yang tak terurus dan sebagainya. Kita tunjuk
Kita tunjuk yang kita memang menerima seseorang. Jadi di situ akan timbul lebih kepercayaan kepada individu yang berhadapan dengan kita. Okey, seterusnya juga mungkin kita fokus kepada nilai diri kita sendiri. Pada saya lebih mementingkan kepada rasa bersyukur dengan apa yang saya ada. Orang kata jadi sendiri, be yourself. Ya Allah, terima kasihlah. Sebab dia percaya saya, sebab tu dia terus be yourself, bukan jadi orang lain. Jadi diri sendiri bermakna kita akan tampil dengan diri kita. Saya tak perlu nak jadi macam Cik Amin. Okey, ini dengan gaya model kan. Saya tak boleh nak jadi macam Cik Amin. Okey, saya tak boleh jadi macam Cik Moderator yang muda belia. Okey, dia kata tadi saya dah bertugas lebih 30 tahun. Dia kena pencen esok lah ni. Okey. Jadi dengan suasana tu saya bersyukur dengan apa yang saya ada. Bermakna jika saya perlukan atau inginkan sesuatu tetapi saya tidak memperolehi ataupun tidak mencapai sesuatu tu, saya tetap bersyukur dengan apa yang saya terima. Mungkin rasa bersyukur tu akan memberi inspirasi kepada saya untuk lebih melangkah dengan berani ke depan. Berani sangat. Jadi bila saya menunjukkan pewatakan sebegitu, individu lain akan nampak dan akan mungkin menunjukkan rasa saya boleh percaya dengan beliau sebab beliau tidak menjadi orang lain. Beliau sentiasa menjadi diri sendiri. Okey, saya rasa setakat itu mungkin boleh dikongsilah kepada sesiapa di luar sana. Terima kasih. Sama-sama. Okey, itu pandangan dah tips atau kata cara macam mana nak bina kepercayaan tu dalam diri sendiri terhadap orang lain yang telah diberikan oleh kuasa Allah. Dan itu yang dipraktikkan ya kuasa Allah. Kan diri sendiri di luar sana ialah macam kita tahu masalah kaunselor dan Cik Amin juga kaunselor, orang-orang hebat kat sini yang saya orang-orang kecil saja je. Sama kita, sama insya-Allah. Dengan mereka dengan kuasa sendiri mengatakan okey, ya dari segi penampilan kita, posture dan sebagainya, ekspresi wajah untuk kita dapatkan kepercayaan kepada orang lain. Semuanya bermula dari diri sendiri. Okey. Baiklah, soalan tadi adalah soalan yang terakhir daripada untuk kepercayaan. Anda pernah juga telah memberikan pandangan dan jawapan berdasarkan soalan-soalan yang telah saya berikan tadi. Dan sebelum kita akhiri perkara kita pada hari ini, ialah kita berdengar daripada ahli panel perkara yang boleh rumuskan, boleh disimpulkan secara keseluruhan sepanjang puan Saadah ya dengan Cik Amin telah mengatakan dari soalan pertama hingga akhir mengenai ilmu kepercayaan. Mungkin Puan Saadah boleh memberikan rumusan terlebih dahulu. Saya dulu ya. Saya ingat Cik Amin dulu tadi. Okey, kaitan antara emosi dan kepercayaan. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita hati dan rasa. Hati dan rasa adalah datang dari dalam. Okey, hati dan rasa akan menimbulkan suasana nikmat kepada keimanan, kemuliaan serta pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kita lebih kekuatan dalam memanfaatkan keseluruhan kehidupan kita. Okey, dalam Islam, soal emosi sangat penting bagi setiap individu kerana ianya berkait rapat dengan keyakinan diri. Okey, keyakinan diri kita tak boleh bentuk dalam masa sehari. Keyakinan diri sebenarnya perkataan tu lebih kurang sama dengan kepercayaan. Yakin dengan diri bermakna percaya dengan diri. Okey, bila kita percaya dengan diri, insya-Allah kita akan percaya dengan orang lain. Sebab kalau kita lihat pembentukan keyakinan diri ataupun apa yang berlaku yang kita rasai atau jiwa kita, mungkin kita sepatutnya kena sentiasa melihat ataupun muhasabah diri dalam melakukan apa saja. Kita jangan sibuk memikirkan untuk orang lain percaya dengan kita ataupun bagaimana kita nak percaya dengan orang lain. Kita fokus kepada bagaimana kita boleh yakin dan percaya dengan diri kita dengan kekuatan hati dan keimanan yang Allah beri pada kita. Dan seterusnya,
mungkin kita boleh kata kita boleh meletakkan diri kita pada satu singgasana, iaitu singgasana kepercayaan. Singgasana tu maknanya macam kerusi lah, kerusi raja terletak di atas. Percaya yang saya sebut tadi, percaya pada diri sendiri. Okey, singgasana kepercayaan tu bermakna kita mungkin boleh lebih berasa selalu menyatakan dalam hati bahawa kita patut serahkan segala-galanya kepada Allah. Semua yang berlaku, semua yang kita lalui, baik kepercayaan kita atau emosi kita, kita serahkan kepada lillahi ta'ala. Saya rasa cukuplah pada saya, dan mungkin kita boleh kongsi dengan hadirin semua, cukuplah bahawa Allah saja segala-galanya. Saat kita rasa kita ragu dengan kebolehan diri kita, kita berbalik semula kepada pencipta. So, pencipta kita adalah Allah. So, segalanya berbalik kepada lillahi ta'ala. Okay. Terima kasih Puan Saadah. Kita telah dapat disimpulkan dan menjawab kepercayaan emosi dan semuanya pada diri sendiri dan semuanya berserah kepada Allah. Dan Encik Amin, Yes, jangan lupa lagi. Saya tak lupa. Saya juga nak kesimpulan sedikit kepada Encik Amin. Apa yang telah kita bincangkan pada hari ini mengenai emosi dan kepercayaan. Okey, terima kasih hadirat yang menonton kita pada hari ini. Okey, bila kita cakap emosi dan kepercayaan, dua benda itu nampak macam berbeza, sebenarnya tidak. Okey, bila kita melakukan atau memberi ekspresi pada orang, okey, sebenarnya kita dah meletakkan diri kita dalam keadaan yang emosi. Contohnya tadi, kalau saya sebut, macam kita cakap, bila dalam keadaan yang positif, emosi kita dalam keadaan yang positif, dalam keadaan kita yang negatif, emosi kita pun akan negatif. So, kaitannya di situ adalah bila mana, satu perkara yang kita buat tu, contohnya saya, sendiri ataupun ahli panel kita adalah kaunselor dan kaunselor pelatih, kepercayaan itu, diberi letakkan di situ. Maksudnya, saya kena buat benda ni, saya kena laksanakan benda ni. Dia emosi tu nampak tau, dia akan nampak sama ada positif ke negatif ke, dua ini. Dan the best thing, Puan Saadah tadi cakap, pada kita, bila kita kembali kepada pencipta kita, Tuhan, ataupun yang beragama Islam, Allah SWT, segala-gala emosi atau kepercayaan ini memang dalam genggaman dia. Kita pegang genggaman itu. Kalau yang bukan beragama Islam, Tuhan, anda dalam keadaan yang selamat. Tapi kalau anda tidak genggam benda itu ataupun tidak cari benda itu, memang anda dalam keadaan yang cakap kelam lah. Dalam kelam, maksudnya saya tak boleh beremosi dengan anda pun tak boleh dipercayai lah. Kelam tu maksudnya. Itu maksudnya di sini, saudari. Berita. Yang perkara yang dirumuskan saya terima oleh Encik Amin. Dan bila saya kaitkan di sini, emosi dan kepercayaan itu memang saling berkait. Dan Encik Amin pun setuju kan? Emosi dan kepercayaan saling berkait. Setiap individu ada emosi sendiri. Kepercayaan itu pastilah ada apabila seseorang mempercayai orang lain ataupun kita nak orang tu percaya kepada diri kita. Bagaimana emosi ataupun terzahirnya lah seluaran dan bagaimana orang lain melihat emosi kita, dan di situ lebih kepercayaan. Dan itu apa yang boleh saya rumuskan sendiri secara ringkas dan apa yang telah ahli kita Cik Amin dan Puan Saadah telah rumuskan sebentar tadi. Dan terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita yang sudah berkongsi ilmu dan pendapat mengenai emosi dan kepercayaan. Tajuk kita Stay Strong Together. Menarik halus papan di jauh, sesebuah kukuh di terbang batu. Ada berjumpa terpisah jua, moga bertemu di lain waktu. Tapi setelah mendengar rumusan daripada kedua ahli, tambahan forum kita pada hari ini, semoga berfungsi pastikan dapat memberi sedikit banyak manfaat dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari kita. Akhir kata, saya mewakili pihak pengajar program memohon maaf
Jadi terdapat kekurangan sepanjang forum ini berlangsung. Baiklah, diminta pada perkara hari mengesahkan kehadiran yang akan diletakkan di ruangan komen, maafkan saya, yang diletakkan di ruangan komen dan scan QR code yang dipancarkan. Sekian, terima kasih daripada saya selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum.